Salam sejahtera, tajuk yang akan saya bincang hari ini ialah faktor-faktor kemunculan gerakan nasionalisme di tanah Melayu. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta akan bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan tanah air. Nasionalisme tidak hanya terhad kepada pembebasan kuasa politik, tetapi juga pembebasan daripada cengkaman ekonomi dan budaya asing. Gerakan nasionalisme di tanah Melayu adalah sama dengan gerakan di negara Asia lain kecuali Thailand. Gerakan ini merupakan satu tindak balas terhadap penjajahan asing. Gerakan nasionalisme lazimnya dikaitkan dengan hasrat untuk menegakkan nilai dan institusi-institusi yang dapat mencerminkan konsep negara yang bebas dan berdaulat. Faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Pertama, pengaruh agama Islam. Peranan agama Islam sebagai penggerak kepada gerakan kesadaran orang Melayu tidak boleh dinafikan. Pada awal kurun ke-20, semangat kebangsaan dibangkitkan oleh golongan pelajar yang mendapat pendidikan di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Pelajar yang menuntut di University Al-Azhar telah terpengaruh dengan idea pemulihan Islam yang dibawa oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Mereka memulakan gerakan Islah setelah kembali ke tanah Melayu. Golongan ini dikenali sebagai kaum muda. Idea pembaharuan kaum muda itu disebar melalui majalah Al-Imam. Melalui majalah ini, orang Melayu mulai sadar akan kepentingan pendidikan dan ekonomi mereka. Faktor kedua, peranan bahasa dan kesusastraan. Golongan nasionalisme di tanah Melayu menggunakan bahasa dan kesusastraan, sama ada dalam bentuk cerpen, novel, puisi, atau syair untuk membangkitkan semangat kebangsaan dalam kalangan orang Melayu. Melalui kesusastraan, penulis berusaha menyadarkan orang Melayu tentang kemunduran dan kebangkitan semangat mereka untuk bersatu padu. Contohnya, Ishak Haji Muhammad dalam cerpennya yaitu Rumah Besar Tiang Seribu, dan juga melalui novel beliau yaitu Putra Gunung Tahan. Hal ini karena sikap anti penjajahan Ishak Haji Muhammad dapat dilihat melalui penceritaan beliau tentang kelemahan pemimpin Melayu dan ketidakjujuran British dalam pemerintahan di negeri-negeri Melayu. Faktor ketiga, pengaruh kewartawanan. Pada tahun 1990 dan 1930, bilangan akhbar dan majalah semakin bertambah karena masyarakat Melayu sadar akan kepentingan media cetak sebagai alat pembuka pikiran. Antara akhbar dan majalah Melayu yang membincangkan gerakan politik orang Melayu ialah Idaran Zaman, Saudara, Warta Malaya, dan Majelis. Semua akhbar ini memperdebatkan soal penubuhan Persatuan Melayu, dasar desentralisasi, dan Malayan Union. Majelis merupakan akhbar kebangsaan yang pertama, memainkan peranan penting dalam membangkitkan kesadaran dan mendesak orang Melayu agar bergiat cergas dalam pergerakan politik. Faktor keempat, peranan pendidikan, yaitu sistem pendidikan agama. Sistem pendidikan ini dikenali sebagai sistem pondok. Pondok memainkan peranan penting sebagai pusat pendidikan dalam kalangan masyarakat Melayu. Selepas tamat pengajian di pondok, ramai orang akan melanjutkan pendidikan di Timur Tengah, sama ada di Mekah atau di Mesir. Semasa di Timur Tengah, mereka dipengaruhi oleh gerakan reformis Islam yang dianjurkan oleh Syekh Muhammad Abduh, pensyarah University Al-Azhar. Seterusnya, sistem pendidikan Inggris. Perkembangan sistem pendidikan Inggris di tanah Melayu dan Singapura telah melahirkan golongan intelektual berpendidikan Inggris. Mereka yang berada di Singapura mendapat pendidikan Inggris khasnya di Raffles Institution. Antara tokoh yang mendapat pendidikan Inggris ialah Raja Chulan dan Muhammad Yunus Abdullah. Beliau merupakan ahli majelis mesyuarat negeri-negeri Selat dan Raja Chulan merupakan ahli majelis perundangan persekutuan. Mereka menggunakan peluang yang ada dalam sistem pentadbiran dan perundangan untuk menuntut hak orang Melayu dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pentadbiran. Sistem pendidikan Melayu pada abad ke-20, sekolah Melayu di tanah Melayu mulai berkembang dan menyebabkan kekurangan tenaga pengajar. Untuk memenuhi kekurangan ini, pihak British telah menubuhkan Maktab Perguruan Sultan Idris pada tahun 1922. MPSI telah menjadi tempat perkumpulan dan pertemuan golongan intelektual Melayu. Pergaulan dan perbincangan mereka telah membangkitkan kesadaran ingin memajukan dan memperbaiki nasib orang Melayu. Pensyarah-pensyarah di MPSI telah menyemarakan semangat dan keazaman ini. Faktor terakhir, peranan golongan intelektual. Pertama, golongan intelektual berpendidikan Timur Tengah.
Al-Imam yang mula-mula sekali meniupkan seruan dakwah Islamiyah di tanah Melayu tidak mungkin muncul tanpa sokongan serta idea tokoh yang mempelopori gerakan Islam. Golongan intelektual ini yakin bahwa umat Islam masih boleh diselamatkan sekiranya diberi petunjuk pada hakikat ajaran Islam yang sebenar berdasarkan apa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Pada pertengahan abad ke-20, perjuangan golongan ini semakin pudar. Perjuangan nasionalisme telah diambil alih oleh golongan intelektual berpendidikan Inggris dan Melayu. Golongan intelektual berpendidikan Inggris. Golongan intelektual berpendidikan Inggris muncul apabila orang Melayu bimbang penguasaan ekonomi oleh bangsa asing. Golongan ini bersikap sederhana dan sanggup bekerja sama dengan penjajah. Sebagai langkah ke arah kesadaran tentang perlunya orang Melayu bersatu mempertahankan hak-hak mereka, Muhammad Yunus Abdullah menubuhkan Kesatuan Melayu Singapura. Golongan intelektual berpendidikan Melayu. Golongan ini lebih radikal jika dibandingkan dengan golongan berpendidikan Timur Tengah dan Inggris. Kewujudan golongan radikal ini telah menyebabkan perjuangan orang Melayu antara tahun 1937 hingga 1941 berubah corak daripada sederhana kepada berunsur politik dan agresif. Golongan ini menyadari perlunya sumbangan tenaga dan pikiran mereka untuk menyadarkan bangsa Melayu. Golongan ini bekerja sama dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua dengan harapan Jepun dapat membebaskan tanah air mereka dari penjajahan British. Itu saja untuk hari ini, sekian terima kasih.